peranan logik dan pencegahan falasi ataupun kesalahan berfikir. Logik berasal daripada perkataan Yunani iaitu logos yang bermaksud kalimah diskusi, akal, peraturan dan ta'akul. Logik juga membezakan antara penaklukan yang baik dan buruk dengan menyiasat kriteria normatif untuk kesimpulan dan demonstrasi yang sah. Logik adalah pengkajian tentang penghujahan yang terdiri daripada premis dan juga kesimpulan. Bagi penghujahan, terdapat 4 ciri penghujahan iaitu: pertama, penghujahan tidak sama dengan pendapat. Kedua, penghujahan juga mengandungi turutan penyataan di mana salah satu penyataan tersebut merupakan kesimpulan yang dibuat. Ketiga, proposisi ialah penegasan ataupun pengusulan ataupun pengisytiharan dalam sesuatu penyataan sama ada benar ataupun palsu. Dan yang keempat, jika semua premis adalah benar dan kesimpulan yang dibuat adalah benar, maka penghujahan adalah sah. Logik didaksi dan juga logik induksi. Logik didaksi adalah penaklukan didaksi merupakan satu proses membina kesimpulan berdasarkan pernyataan umum yang dianggap sebagai sebuah pernyataan yang benar. Logik didaksi juga sering digunakan sebagai sokongan kepada kenyataan umum dengan menggunakan situasi yang lebih terperinci. Didaksi lazimnya membina kesimpulan berdasarkan pernyataan bersifat logik dan hasil daripada kaedah dan metod kajian yang mempunyai skala pengukuran yang tertentu. Silogisme merupakan salah satu penaklukan yang biasa digunakan dalam logik didaksi. Silogisme merupakan gabungan antara dua pernyataan logik. Silogisme merupakan gabungan antara dua pernyataan logik iaitu pernyataan utama dan juga pernyataan kecil bagi membuat kesimpulan. Logik didaksi sering digunakan dalam kaedah penyelidikan yang menggunakan metod kajian kuantitatif. Logik didaksi juga turut digunakan sebagai panduan bagi penyelidikan kajian yang menggunakan metod kualitatif. Logik didaksi membuat kesimpulan bagi menangani isu dengan mencari faktor dan sebab sesebuah situasi itu berlaku. Bagi logik induksi pula, logik induksi merupakan pendekatan yang berbeza dengan logik didaksi. Pendekatan induksi ialah mengumpul maklumat yang mengandungi kenyataan umum daripada situasi tertentu bagi membuat kesimpulan. Pendekatan induksi tidak membuat andaian daripada situasi tertentu. Pendekatan induksi juga sering digunakan bagi membina hipotesis dan tidak mengaplikasikan hipotesis yang dibina terhadap situasi yang berbeza. Logik induksi juga merupakan perspektif fenomenologi dan juga membina hipotesis serta kesimpulan terhadap satu fenomena berdasarkan penelitian fenomena dalam jangka masa yang panjang. Logik induksi juga turut merupakan sebuah pendekatan yang bersifat deskriptif dan naturalistik. Pendekatan induksi lazimnya digunakan dalam penyelidikan kajian dengan metod kualitatif. Logik abduksi. Logik abduksi adalah suatu cara pemikiran yang boleh disebutkan dalam bahasa Inggeris iaitu inference to the best explanation, yang juga bermaksud berlakunya sesuatu fenomena dan dari situ kesimpulan dapat dibuat mengenai apakah yang berlaku sebelum wujudnya fenomena dan kenapa fenomena itu berlaku. Kita juga dapat memberi penjelasan yang terbaik berdasarkan fenomena yang wujud itu. Dan dalam hal ini kita berfikir secara ke belakang atau dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai thinking backwards. Contohnya ialah fenomena kereta bergerak di jalan raya. Persoalan yang boleh ditimbulkan daripada fenomena itu ialah apakah yang menyebabkan kereta itu bergerak dan apakah fenomena atau keadaan yang menyebabkan kereta itu bergerak. Dan dari situ, kita boleh berfikir secara ke belakang dan tanyakan apa syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum kita melihat fenomena itu berlaku. Sebagai contoh, kita boleh fikirkan syarat-syarat seperti kereta itu mestilah mempunyai petrol yang mencukupi kerana kereta tidak akan bergerak tanpa petrol. Yang kedua, mestilah ada pemandu yang boleh menggerakkan kereta tersebut. Seterusnya adalah heuristik. Kaedah pemikiran ini berbeza dengan abduksi yang terdapat peraturan pemikiran.
Apa yang membuatkan heuristik berbeza dengan yang lain adalah kerana tidak ada peraturan yang sistematik atau teratur dan ianya bukan bersifat penilaian. Walaupun pemikiran ini tiada peraturan yang sistematik, namun ada garis-garis panduan yang boleh digunakan untuk melaksanakan pemikiran heuristik ini. Pemikiran ini juga bersifat penerokaan dan berlainan dengan logik lain di mana kita menggunakan kaedah logik untuk menilai sama ada sesuatu perhujahan itu boleh diterima sebagai sah atau tidak sah. Sebaliknya, dalam heuristik, kita meneroka keadaan yang baru yang mempunyai permasalahan tertentu di mana kita cuba mencari penyelesaian kepada masalah tersebut. Kaedah heuristik ini kebiasaannya diguna untuk mengurangkan pemikiran, untuk membuat keputusan, memudahkan soalan yang sukar, membuat kesimpulan yang cepat dan tepat dan membantu menyelesaikan masalah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahid Amin bin Hafizi, nombor bicara A180376. Saya akan membentangkan tentang falasi. Falasi. Definisi falasi adalah suatu hujah yang lemah dan tidak boleh diterima atau berlaku disebabkan oleh sangkaan yang tidak benar terhadap persekitaran kita. Jenis-jenis falasi, falasi formal dan falasi tidak formal. Falasi formal adalah hanya berlaku dalam hujah yang deduktif dan premis hujah yang tidak menyokong kesimpulannya. Manakala untuk falasi yang tidak formal adalah kelemahan yang terdapat dalam sesuatu hujah, tetapi kelemahan ini tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan kaedah hujah. Faktor berlakunya falasi dalam kehidupan adalah data ataupun fakta yang tidak cukup, bersikap prejudis dan pesimis, kesimpulan yang secara menyeleweng, andaian yang meleset, tekanan emosi dan paksaan. Kategori falasi juga terbahagi kepada 3, iaitu falasi umum, falasi berdasarkan emosi dan falasi genetik. Contoh kategori falasi adalah falasi umum, falasi kebetulan. Contohnya, politik kotor. Semua aktiviti dalam politik adalah secara kotor. Manakala bagi falasi klise pula, contohnya adalah siapa cepat, dia dapat. Falasi soalan perangkap, contohnya, pernahkah kamu menghisap rokok? Soalan tersembunyi ini sudah dianggap sudah dijawab dengan ya ataupun tidak. Bagi falasi berdasarkan emosi pula ataupun falasi novelty, contohnya adalah seperti proton X 50 lebih baik daripada proton 70. Falasi belas kasihan, contohnya, tolonglah saya, cikgu, naikkan markah saya. Ibu bapa saya telah membuat keputusan untuk bercerai. Saya berasa amat sedih. Sebab itu saya tidak dapat menumpukan perhatian dalam proses pembelajaran saya. Manakala bagi falasi genetik pula adalah falasi inference. Contohnya, semua ahli keluarga masih berada di luar dan ada merupakan orang pertama sampai di rumah pada hari itu. Falasi komposisi, contohnya hampir 80% daripada tulang kita mengandungi bahan kalsium. Kalsium jadi hampir 80% daripada tubuh kita mengandungi bahan kalsium. Falasi ad hominem. Contohnya, Cik Aminah tidak layak bercakap tentang kaedah mendidik anak kerana beliau sendiri tidak mempunyai anak baru sahaja. Kerana beliau sendiri yang mempunyai anak yang baru sahaja bercerai. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, contohlah ada pemimpin yang dia jahat and then kita kata point awak salah sebab awak jahat. Kalau orang jahat tu kasih point salah, memang point dia salah, tapi you pun salah sebab you actually commit a fallacy. Okay, it's called ad hominem, meaning you attack him personally, bukan his point. Okay, kenapa fallacy tak bermaksud point awak salah? Dia memang salah tapi cara awak attack tu salah sebab you use a fallacy.